Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali untuk siri yang kedua berkaitan dengan taklimat keselamatan dan kesihatan pencegahan COVID-19. Pelajar-pelajar baharu dan pelajar-pelajar senior bagi sesi Jun 2020. Okey, pada siri yang pertama saya telah menerangkan berkaitan dengan pelan laluan ke bilik kuliah, makmal atau bengkel bagi kaedah PILO ataupun first in last out ataupun FIFO first in first out. Dan untuk makluman pelajar sekalian, jika anda ke kuliah, bengkel ataupun makmal bergantung sebenarnya kepada kaedah yang digunakan oleh jabatan akademik masing-masing. Kaedah yang digunakan itu nanti akan diterangkan oleh pensyarah ataupun penyelaras keselamatan dan kesihatan atau kuasa keselamatan kesihatan jabatan masing-masing. Mereka akan tunjuk cara yang betul di tempat ataupun di jabatan anda sendiri. Kerana apa yang saya terangkan ini adalah secara general supaya anda faham kaedah yang digunakan. Tapi yang sebenarnya adalah bergantung kepada kaedah yang digunakan oleh jabatan akademik masing-masing. Tapi di siri yang pertama, saya dah menerangkan berkaitan dengan plan FIFO. Tapi saya mohon maaf kerana penerangan saya pada itu ada sedikit kesalahan segi gambaran ataupun gambar raja. Cuba saya terangkan semula menggunakan kaedah yang betul iaitu FILO ataupun first in last out. Okay, apa yang dikatakan sebagai first in last out? Jika anda hadir ke kuliah face to face di bilik kelas kita anggap sebagai bilik kelas, anda akan beratur mengikut penjarakan fizikal. Seorang demi seorang, 1, 2, 3 dan 4. Anda daripada ini masuk, ini pintu masuk. Okey. Apabila diarahkan untuk kaedah first in last out oleh pensyarah, anda akan masuk melalui pintu masuk utama di hadapan. Kemudian anda macam biasa scan QR code menggunakan hand sanitizer dan seterusnya mengamalkan penjarakan. Lalu duduk di meja pertama, kedua, tiga dan 4. Begitu juga dengan pelajar yang kelima, ke-8 dan seterusnya pelajar yang kebarisan terakhir iaitu pelajar yang ke-20. Laluannya. Okey. Itu adalah first in. Apabila selesai sahaja proses PDP ataupun proses pengajaran dan pembelajaran, selepas anda dah sanitasi meja, peralatan, bengkel sebagainya. Okey, first in, last out bermaksud orang yang terakhir masuk akan keluar dahulu. Iaitu pelajar yang ke-20 diikuti pelajar 19, 18 dan 17. Okey, untuk makluman, dalam setiap kelas ini kita akan tempatkan 20 orang sahaja satu kelas ataupun mengikut keluasan kelas tersebut. Kadang-kadang ada yang 20, kadang ada yang lebih. Dia akan mengikut keluasan kelas yang terdapat di jabatan masing-masing. Okey, dalam keadaan kita first in last out, seperti yang saya masukkan tadi, pelajar yang terakhir yang masuk akan keluar dahulu. Iaitu pelajar ke-20 keluar diikuti dengan pelajar 19, 18, 17 dan diikuti oleh barisan-barisan yang seterusnya. Okey, konsepnya ialah kerana kita tidak mahu ada sentuhan ataupun kita tidak mahu ada penjarakan yang tidak diamalkan secara dekat supaya kita tak lalu di antara laluan rakan-rakan kita ni. Jadi pelajar yang untuk first in last out ni, pelajar yang terakhir masuk dia akan keluar dahulu diikuti oleh barisan yang seterusnya. Okey, ini adalah keadaan first in last out. Kita lihat pula apa dikatakan sebagai first in first out. Okey, untuk kaedah first in first out first in first out, pintu masuk pelajar juga akan beratur di pintu masuk utama. Okey, pintu masuk utama, ini pintu keluar. Beratur dengan penjarakan fizikal 1 meter. Okey, pelajar akan masuk pelajar pertama akan masuk seorang demi seorang. Seperti biasa, scan QR code, penggunaan hand sanitizer dan juga pengamalan penjarakan fizikal 1 meter. Okey, pelajar pertama akan terus masuk ke kelas paling belakang, barisan paling belakang, pelajar pertama, kedua, tiga, 4, kemudian pelajar 5, 6, 7, 8 sehinggalah kepada pelajar terakhir yang akan masuk adalah pelajar ke-20. Okey, itu first in. Okey, selepas selesai saja proses PDP. Okey, pelajar yang pertama ataupun barisan pertama akan keluar dahulu. Bermaksud pelajar yang berada di barisan belakang
yang telah masuk awal tadi, tapi dimulai dengan pelajar yang berada di meja 4. Meja 4 ikuti pelajar meja 3, 2 dan 1 akan keluar dahulu. Jadi akan diikuti oleh barisan-barisan yang seterusnya. Jadi ini adalah kaedah yang dinamakan sebagai first in, first out. Dia masuk pintu utama, di barisan yang terakhir sehinggalah ke barisan yang sehinggalah kepada orang atau pelajar yang terakhir. Tetapi apa yang kita nampak, pelajar yang datang awal akan duduk di meja paling belakang. Meja paling belakang. Okey. Kita nampak di situ. Jelas ya. Kemudian kita ada satu lagi pelan lantai yang ketiga, iaitu tetap juga first in, first out. Tapi bezanya ialah pelajar akan masuk melalui pintu belakang. Arah belakang. Yang mana pelajar akan masuk arah belakang. Ditempatkan, keadaan yang sama juga, ditempatkan hand sanitizer, buku daftar dan juga QR code. Masuk daripada arah belakang. Masuk terus ke meja hadapan. Pelajar pertama, kedua, tiga, empat. Diikuti dengan pelajar 5 dan pelajar terakhir lah, pelajar yang ke-20. Jadi, kaedahnya, pelajar yang masuk tadi, barisan yang pertama masuk tadi akan keluar dahulu. Tapi mulai pintu masuklah yang ditukarkan menjadi pintu keluar. Itu adalah first in, first out bagi kaedah yang dimasuk daripada arah belakang, jadikan sebagai pintu masuk. Jadi sepatutnya ini adalah pintu keluar, jadi pintu masuk. Ini pintu masuk dijadikan sebagai pintu keluar. Jadi pelajar dah masuk ke dalam kelas. Kemudian pelajar pun akan keluar dari barisan yang pertama dimulai oleh pelajar yang di meja 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ikuti dengan barisan seterusnya. Okey, ada nampakkan perubahan-perubahan ataupun kaedah laluan ataupun pelan lantai lah di kelas, bilik kelas. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, setiap jabatan akademik ada cara-cara tertentu. Itu akan diterangkan apabila pelajar-pelajar hadir ke kelas secara face to face. Sebab masing-masing akan ada cara-cara tertentu. Okey, kita pergi ke next slide. Ini adalah contoh SOP bilik kuliah yang telah dibuat oleh pensyarah anda. Anda kena ucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah anda telah menyediakan ruang belajar untuk anda. Ini adalah contoh yang mana telah diletakkan lebih kurang dalam 20 meja. Meja depan ada dalam kelas ni ditempatkan 20 meja. Okey, ini adalah contoh kalau kata anda berada di makmal, di makmal dan juga di makmal komputer lah. Makmal komputer ini contoh di Jabatan Reka Bentuk dan Visual JRKB. Okey. Okey, kita masuk kepada penerangan berkaitan dengan SOP di kafeteria. Okey, seperti mana yang pelajar-pelajar maklum, kafeteria di Kamsis kita ada setakat ini seperti yang pelajar nampak ada dua kafe yang dibuka. Okey. Jika pelajar berada di antara laluan-laluan yang telah ditetapkan blok masing-masing. Okey, ketika anda pergi ke kafeteria membeli makanan, pastikan anda melalui di kawasan yang kaunter saringan suhu, ambil suhu di kaunter tersebut dan lalu di laluan yang telah disediakan. Katakanlah anda hendak pergi ke kafeteria yang pertama, kafeteria yang pertama, anda kena beratur dengan penjarakan 1 meter. Begitu juga dengan kafeteria B lah. Okey, ini untuk kafeteria A. Beratur dan ini katakanlah anda berminat untuk beli di kafeteria B, ini laluan dia. Ini laluan dia. Okey, untuk kaunter kafeteria A dan kafeteria B, laluan masuk untuk kafeteria pertama A ni adalah melalui pintu daripada arah kiri. Masuk, beli makanan, ambil makanan. Kemudian anda bayar dan keluar melalui laluan tengah. Begitu juga dengan kaunter B, pelajar yang daripada kaunter B memilih makanan dan bayar dan mengikut juga jarak yang sama iaitu pintu keluar yang sama. Jadi pelajar-pelajar yang telah membeli makanan dan ingin makan di kafe, pastikan anda duduk bukan di meja yang bertanda X. Di meja
kafe telah ditandakan dengan tanda X. Setiap meja ada tanda X. Jadi elakkan duduk di meja yang tanda X. Jadi kalau kata ada ruang yang disediakan, pastikan anda duduk di tempat yang betul. Begitu juga dengan bahagian kafe yang bermeja biru pun telah ditandakan dengan tanda X. So sila duduk di tempat yang disediakan. Okay. Tapi seperti mana yang saya beritahu di siri yang pertama, anda digalakkan untuk membeli makanan secara bungkus dan makan di bilik masing-masing. Kerana kita hendak mengurangkan kesesakan itu, kesesakan ataupun ramai apabila anda makan di kafe ini nanti. Kita nak mengelakkan kesesakan itulah. Jadi, anda digalakkan untuk membeli makanan secara bungkus. Okay. Saya rasa itu saja berkaitan dengan taklimat keselamatan dan kesihatan penjagaan COVID-19 untuk siri yang kedua ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar taklimat yang saya sampaikan. Dan jadikanlah taklimat yang perkara-perkara yang saya maklumkan ini sebagai satu panduan untuk anda berada di kampus sepanjang musim PKPP ini. Jadi akhir kata, stay safe, physical distancing, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.